Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan konsep sistem ejaan bahasa Melayu dengan kegramatisan tata bahasa dalam sesebuah petikan. Buat pengetahuan semua, sistem ejaan bahasa Melayu telah diisytiharkan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. Pengisytiharan ini merupakan hasil daripada kesepakatan bersama Majlis Bahasa Indonesia dan Malaysia. Menurut Ahmad Johari Muan, 1922-1066, tulisan Rumi mula berada di alam Melayu setelah kedatangan orang Barat. Orang pertama yang menggunakan tulisan Jawi pada masa tersebut merupakan David Barbosa, iaitu pada tahun 1516 di Melaka, iaitu setelah Melaka ditawan oleh Portugis pada tahun 1511. Abjad Rumi mengandungi 26 abjad yang mengandungi abjad A hingga Z. Terdapat 6 ciri-ciri utama sistem ejaan Rumi 1972. Yang pertama merupakan huruf dalam bahasa, yang kedua sistem pola keselarasan huruf vokal, ketiga ejaan kata pinjaman, keempat penggunaan huruf besar dan huruf kecil, kelima penggunaan tanda baca, dan akhir sekali kegramatisan tata bahasa. Baiklah, kita beralih kepada cabang yang pertama, iaitu huruf dalam bahasa. Di bawah huruf dalam bahasa pula terdapat 4 lagi cabangnya, iaitu vokal, konsonan, diftong dan digraf. Dalam huruf-huruf vokal terdapat 5, iaitu A, E, I, O dan U. Huruf-huruf diftong pula terdapat AU, I dan OI. Contoh huruf-huruf perkataan yang mengandungi huruf-huruf diftong merupakan aurat dan sebagainya. Manakala untuk huruf-huruf konsonan pinjaman seperti F, V, Z, SY, GH, DZ, TH dan KH. Huruf-huruf konsonan pula merupakan huruf-huruf selain daripada huruf-huruf vokal, iaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y dan Z. Huruf-huruf digraf ni pula dia merupakan huruf-huruf konsonan gabungan, tetapi dia lebih dikenali sebagai huruf-huruf digraf, iaitu KH, GH, NG, NY dan SY. Oleh itu, kalau anda dapat lihat, huruf-huruf konsonan pinjaman turut terdapat huruf-huruf digraf yang saya senaraikan di sini. Kerana huruf digraf dia boleh termasuk di dalam huruf-huruf konsonan. Seterusnya kita beralih pula kepada sistem keselarasan huruf vokal. Keselarasan huruf vokal bermaksud kesesuaian dua huruf yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan antara huruf vokal pada suku kata berakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Terdapat 6 bunyi huruf vokal seperti yang kita telah lihat sebentar tadi, iaitu A, E, I, O dan U. Tetapi E mempunyai dua sebutan, iaitu E pepet dan E taling. Prinsip keselarasan vokal dia akan berlaku dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, keselarasan adalah antara dua vokal pada kata dasar. Kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup. Apa yang kita maksudkan dengan suku kata tertutup? Suku kata tertutup merupakan suku kata yang di mana ayatnya berakhir dengan huruf konsonan dan bukannya huruf vokal. Bagi kata yang mengandungi lebih daripada dua suku kata, hanya dua suku kata terakhir saja yang akan terlibat dalam keselarasan vokal. Contohnya, semenanjung. Kalau kita dapat lihat di sini, semenanjung mempunyai lebih daripada dua suku kata, iaitu semenanjung. Dia
dia mempunyai 4 suku kata. Jadi, kita hanya akan mengambil 2 suku kata terakhir saja, iaitu Nanjong. Contoh seterusnya, kerisik, kita akan mengambil kerisik saja. Seluruh, kita akan mengambil seluruh. Akan mengambil luruh saja. Dua suku kata yang terakhir yang diambil itu pula mesti mempunyai maksudnya yang tersendiri selepas diambil daripada suku kata tersebut. Contohnya, kerisik. Apabila kita sudah mengambil risik saja, terdapat perkataan lain yang dimaksudkan dengan risik, iaitu contohnya merisik perkahwinan. Luruh, macam musim luruh. Seterusnya, dalam sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu, terdapat 18 pola keselarasan huruf vokal. Yang pertama, pola AA. Contohnya, asah, dasar, ayam. Pola AI, balik, pasir, alih, AU, asuh, datuk. Jadi, kita semua dapat lihat di sini, A dia macam ni. Dia perlu dipisahkan oleh satu konsonan. Dia tidak boleh berada di bersebelahan. Untuk I pepet dan emas, ketam, dan begitu juga yang seterusnya. Untuk pola keselarasan yang seterusnya adalah I teling dan Contoh yang dapat kita lihat adalah Dewan. Iteling dan iteling, leceh, gelek, selekeh, iteling dan O, esok, sekolah, I dan ingat, kilang, selinap, I dan intip, selisih, belimbing, ayu, riuh, tidur, tembeliung. Pola keselarasan yang ke-13, otak, boring, selekoh, italing, oleh, boleh, celoteh, dan begitu juga sampai pola keselarasan yang ke-18 iaitu U, untuk tunduk dan tengkujuh. Namun begitu, terdapat pengecualian keselarasan huruf vokal. Hal ini kerana untuk memastikan perkataan dalam bahasa Melayu tersebut menjadi lebih gramatis. Contohnya, kita mengambil kata pinjaman daripada bahasa Indonesia. Contohnya, kalau kita menggunakan keselarasan AI sebentar tadi, dia akan menjadi aneh, anih. Tetapi, apabila kita mengambil kata pinjaman daripada bahasa Indonesia, sebutannya akan menjadi lebih cantik ataupun lebih gramatis. Contohnya, anih akan menjadi aneh apabila kita sudah meminjam bahasa Indonesia. Lapur menjadi lapor, tulin menjadi tulen. Begitu juga dengan kata pinjaman yang kita ambil daripada bahasa Inggeris. Panil menjadi panel, tiket menjadi tiket, kupon menjadi kupon. Seterusnya adalah ejaan kata pinjaman. Bahasa Melayu banyak menerima pinjaman daripada pelbagai bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah lain disebabkan oleh penjajahan Inggeris dan Belanda. Penjajahan orang India ke Tanah Melayu telah mempengaruhi perubahan rakyat tempatan dalam aspek kesusasteraan. Kebanyakan perkataan bahasa Melayu adalah diambil daripada bahasa Sanskrit yang dibawa oleh orang India tersebut. Bahasa Eropah telah menjadi bahasa lingua franca untuk menggantikan bahasa Melayu semasa era penjajahan Inggeris dengan menyerap masuk bahasa Inggeris ke dalam kehidupan masyarakat. Contohnya dalam sistem pendidikan mereka, sistem perdagangan dan banyak lagi. Imbuhan pinjaman daripada bahasa Inggeris. Jika imbuhan pinjaman daripada awalan, kita dapat lihat anti. Contohnya antibiotik, anti dadah,
pro kerajaan, pro Amerika, begitu juga dengan poly, auto, sub dan supra. Manakala untuk akhiran pula, imbuhan akan berada di akhir perkataan, contohnya critical, clinical bagi al. Dan isme akan menjadi vandalism. Vandalism kalau di dalam bahasa Inggeris, tetapi bila sudah dibawa masuk ke dalam bahasa Melayu, dia akan menjadi vandalisme, nasionalisme. Seterusnya, imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit pula. Untuk awalan, kita ada Maha, Pra, Tata, Swa, Eka dan Dwi. Untuk Maha adalah mahasiswi, mahasiswa. Begitu juga dengan contoh-contoh yang seterusnya yang dapat kita lihat di sini. Untuk imbuhan pinjaman akhiran pula adalah Man, Wan, Nita dan Wati. Contoh yang paling mudah yang dapat kita ambil adalah seniman, hartawan, bidwanita, seniwati, olahragawati. Akhir sekali, kita akan lihat pada imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab. Imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab hanya mempunyai akhiran sahaja, iaitu I, we, yah, in, dan ad. Untuk I kita ada abadi dan insani, duniawi, syurgawi, ilmiah, lahiriah, hadirin, muslimin, hajah, ustazah, hadirat dan muslimat. Sekarang, beralih pula kita kepada ejaan pinjaman. Seperti yang tertera di sini, kita dapat tahu bahawa bahasa Melayu sememangnya banyak meminjam ejaan daripada bahasa Inggeris. Contoh, ejaan pinjaman yang pertama adalah untuk penyesuaian huruf konsonan tertentu. Contohnya, C dalam bahasa Inggeris ditukarkan menjadi S dalam bahasa Melayu. Sebutannya masih sama, cumanya perkataan telah ditukar untuk menyesuaikan huruf konsonan tersebut. Seterusnya adalah berlaku pengguguran pengulangan konsonan. Dapat kita lihat dalam bahasa Inggeris terdapat dua konsonan yang berulang, iaitu BB, dan apabila ditukarkan ke dalam bahasa Melayu hanya satu saja konsonan yang diambil, iaitu B sahaja. Penyesuaian huruf bagi dua gabungan vokal. Apa yang dimaksudkan dengan dua gabungan vokal merupakan dua vokal berada bersebelahan dalam sesuatu perkataan. Jadi, untuk menyesuaikan ejaan ini dalam bahasa Melayu, hanya satu saja vokal yang akan diambil. Jadi, EA ini akan menjadi I apabila dibawa ke dalam bahasa Melayu. Pengekalan gugus konsonan. Dapat kita lihat blok dan klinik di sini masih disebut sebagai blok dan klinik juga di dalam bahasa Melayu. G kekal menjadi G. Apa yang dimaksudkan G kekal menjadi G? Ialah sebutannya sahaja yang diubah. Contohnya, kalau G di dalam bahasa Inggeris kita akan menyebutnya sebagai J, iaitu generation. Tetapi bila dibawa kepada bahasa Melayu, G tersebut akan disebut sebagai G, iaitu generasi. Yang ketiga akhir adalah kita mengubah pengakhiran kata, iaitu Sion menjadi Si. Contohnya, tradition menjadi tradisi, television menjadi televisi, dan begitu juga dengan is dan isma. Dia turut mengubah pengakhiran kata, iaitu jika dalam bahasa Inggeris kita akan menyebutnya sebagai vandalism, tetapi dalam bahasa Melayu kita akan menyebutnya sebagai vandalisme. Tetapi berlainan pula apabila ejaan bahasa Inggeris tersebut telah mantap, seperti glass dan glass. Perkataan tersebut akan terus dibawa ke dalam bahasa Melayu, iaitu glass
sememangnya akan menjadi glass. Kelas memangnya akan menjadi kelas. Baiklah, kita beralih pula kepada sistem ejaan bumi yang seterusnya, iaitu penggunaan huruf besar. Terdapat 11 penggunaan utama huruf besar, iaitu pada awal ayat yang sering kita gunakan dalam penulisan kita. Contohnya, mereka pergi ke pasar malam bersama-sama. M ini ditulis dengan huruf besar apabila dia berada di awal ayat. Begitu juga dengan petikan langsung. Contohnya, guru besar berkata, murid-murid perlulah menjaga disiplin diri. Perkataan M yang di dalam kata petikan ini perlu dimulakan dengan huruf besar. Begitu juga dengan nama orang yang seperti yang kita sudah sedia maklum, seperti huruf di depan nama kita perlu dimulakan dengan huruf besar. Seterusnya, kata ganti nama Tuhan seperti yang Maha Pemurah dan Nya. Gelaran jawatan yang diikuti dengan nama seperti Pegawai Audit Encik Fauzi bin Ramli, nama tempat Institut Pendidikan Guru, Kampus Tun Abdul Razak. Begitu juga dengan gelaran kehormat yang diikuti nama seperti Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob dan banyak lagi. Sapaan dalam surat rasmi juga perlu menggunakan huruf besar, iaitu Tuan, Puan dan Tuan Haji. Hari kebesaran, perayaan ataupun hari bersejarah turut perlu ditulis menggunakan huruf besar seperti Hari Malaysia, Hari Raya Aidilfitri, Sambutan Tahun Baru Cina, Deva Bali, begitu juga dengan perayaan-perayaan yang lain. Singkatan nama khas turut perlu ditulis dengan huruf besar seperti DBP yang membawa maksud Dewan Bahasa dan Pustaka, dan yang terakhir singkatan rujukan kehormat seperti YAB yang membawa makna yang amat berhormat. Terdapat 3 penggunaan utama huruf kecil. Yang pertama, nama gelaran yang tidak diikuti nama. Baginda merupakan sultan yang baik dan cakna akan rakyatnya. Dapat kita lihat di sini, sultan tersebut hanya ditulis dengan sultan saja tanpa membawa namanya. Jadi, perkataan sultan tersebut akan ditulis dengan huruf kecil saja. Begitu juga dengan pangkat yang tidak diikuti nama. Mesyuarat itu dihadiri oleh beberapa guru. Guru tersebut tidak dinyatakan namanya, jadi kita hanya akan menulis guru itu dalam huruf kecil saja. Dan yang terakhir, kata bin atau binti. Awang bin Amirul, begitu juga dengan nama-nama yang lain. Bin yang berada di tengah-tengah nama akan ditulis dengan huruf kecil. Beralih pula kita kepada penggunaan tanda baca. Tanda baca yang pertama adalah titik. Titik merupakan bukan lagi satu tanda baca yang asing bagi kita kerana titik perlu ditulis dalam setiap akhir ayat yang kita tulis untuk mengakhiri ayat tersebut. Seterusnya, tanda koma. Koma digunakan di antara unsur-unsur dalam sebuah perincian ataupun pembilang. Titik koma. Dia dipakai untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam makin larut. Pekerjaan belum selesai. Titik bertindih untuk memberikan contoh. Contohnya, dapat kita lihat di tanda baca yang ketiga, iaitu titik koma. Apabila saya memberikan contoh, saya terus meletakkan titik bertindih di sini. Inilah yang dimaksudkan dengan fungsi titik bertindih, iaitu untuk memberikan contoh. Seterusnya, tanda sempang. Tanda sempang digunakan untuk menyambung suku kata dasar yang terpisah. Contohnya, ibu mengajar adik cara-cara untuk menulis. Tanda tanya, untuk menanyakan sesuatu dalam sebuah ayat. Contohnya, bagaimanakah cara membuat tugasan ini? Berikut merupakan
contoh ayat bagi tanda baca tanda tanya. Seterusnya, tanda baca seruan. Seperti yang kita sedia maklum, tanda baca seruan digunakan untuk menegaskan sesuatu ayat. Dan tanda baca petik pula adalah untuk menulis dialog. Tanda baca yang ke-9 adalah garis miring ataupun sering kita sebut sebagai slash. Slash ini sering dipakai dalam tarikh dan penandaan masa dalam tahun. Contohnya apabila kita hendak menulis 24 hari bulan 10 2022, kita hanya akan menulis 24 hari bulan 10 2022. Itu adalah fungsi untuk slash ini. Dan yang terakhir adalah kurungan. Kurungan adalah digunakan untuk mengapit tambahan keterangan ataupun penjelasan. Contohnya, apabila kita sudah menulis DBP sebagai singkatan saja, kita akan membuat kurungan untuk menerangkan apa itu DBP tersebut yang kita tulis dalam akronim saja itu. Jadi, DBP bermaksud Dewan Bahasa dan Pustaka. Sekarang kita akan pergi kepada analisis kegramatisan tata bahasa dalam sesebuah petikan. Kegramatisan tata bahasa dia bergantung kepada suatu hasil penulisan yang mudah untuk difahami, berkesan dan menggunakan pelbagai ayat yang panjang dan pendek yang berbeza. Elemen yang perlu diterapkan dalam kegramatisan tata bahasa adalah struktur ayat, frasa gramatis, penggunaan kata yang tepat, fungsi ayat, dan frasa gramatis. Kesalahan huruf vokal. Nenas adalah salah tetapi nanas adalah yang betul. Maksudnya, I dalam nenas adalah salah tetapi A adalah yang sebetulnya. Begitu juga dengan mi yang sepatutnya MI dan bukannya MEE. Bagi kesalahan huruf konsonan pula, seperti motosikal yang salahnya dan yang betulnya adalah motosikal. Yang salah di sini adalah R-nya tertinggal, tetapi sepatutnya R tersebut dibawa dalam ejaan motosikal. Begitu juga dengan logik. Ejaannya bukanlah J, tetapi J. Sama juga dengan contingent. Walaupun sebutannya adalah contingent, tetapi ejaannya adalah J dan bukannya G. Bagi kesalahan tanda baca pula, sebarang kata nama khas yang mengikuti imbuhan seperti pro dan anti perlu ada tanda sempang seperti pro Amerika dan anti Jepun. Jadi, Amerika dan Jepun merupakan kata nama khas. Jadi, sebelum menulis kata nama khas tersebut, kita perlu meletakkan sempang. Sebarang kata nama khas yang mengandungi se juga perlu ada tanda sempang seperti se-Malaysia. Kata ganda juga perlu kata sempang seperti kuih muih, bukit bukau dan banyak lagi contoh yang lain. Kata bilangan yang menggunakan nombor ataupun angka perlu ada tanda sempang seperti ke-5, ke-25, ke-100. Kata nama am yang mengikuti se perlu dicantum dengan huruf kecil. Kata nama am dan bukannya kata nama khas perlu dicantum dengan huruf kecil seperti seputih dan secantik. Bagi kesalahan kata, sebarang kata nama am yang mengikuti imbuhan pinjaman anti, pro, pasca, multi, dwi, eko, swa dan pra perlu dieja bercantum seperti anti dadah, anti rasuah, multimedia, swafoto, prabayar dan ekosistem.
Bagi kesalahan kata majmuk. Kata majmuk berjarak. Perkataannya perlu dijarakkan sekiranya perkataan kedua tersebut boleh berdiri sendiri dan mempunyai makna. Seperti contoh yang kita dapat lihat, ibu bapa. Bapa boleh berdiri sendiri. Yang dimaksudkan dengan perkataan kedua boleh berdiri sendiri. Jadi, ibu bapa perlu dijarakkan kerana perkataan ini boleh berdiri sendiri. Seterusnya, kata majmuk bercantum. Kata majmuk yang telah mantap perlu dicantumkan. Contohnya seperti matahari. Terdapat 8 kesalahan kata yang dapat kita analisis dalam sebuah petikan. Contoh kesalahan kata yang pertama adalah kata ganti nama diri. Kita pergi kepada kesalahannya terlebih dahulu. Dalam kata ganti diri, nama diri yang pertama, kami hendaklah memahami kelima-lima prinsip rukun negara. Kami merupakan kata ganti nama diri pertama yang salah. Yang betulnya pula adalah kita hendaklah memahami kelima-lima prinsip rukun negara. Kesalahan kata ganti nama diri yang kedua pula, kalian. Yang sepatutnya adalah kalian sahaja, tidak perlu digandakan penggunaan kata ganti nama diri kedua ini. Yang ketiga pula, pembunuh bersiri itu telah ditangkap oleh polis. Beliau akan dihadapkan ke mahkamah pada minggu hadapan. Jadi, sudah terang lagi bersuluh yang salah di sini adalah beliau. Hal ini kerana pembunuh bersiri tidak sepatutnya dipanggil dengan kata ganti nama diri beliau kerana beliau digunakan untuk golongan kehormat. Jadi, kata ganti nama diri yang sesuai adalah dia. Pembunuh bersiri itu telah ditangkap oleh polis. Dia akan dihadapkan ke mahkamah pada minggu hadapan. Seterusnya, yang kedua adalah kesalahan kata tugas. Tony tidak boleh menghadiri kelas kerana demam. Boleh merupakan penggunaan yang salah. Yang sebetulnya adalah Tony tidak dapat menghadiri kelas kerana demam. Kenapa boleh tidak dapat digunakan dalam ayat ini? Hal ini kerana boleh tidak dapat menyatakan kemampuan Tony tersebut. Kesalahan kata yang ketiga adalah kata bilangan. Setengah masyarakat masih mengabaikan kebersihan kawasan kediaman. Setengah merupakan kata bilangan yang salah. Setengah adalah digunakan untuk potongan sesuatu. Contohnya setengah pizza, setengah makanan. Jadi untuk masyarakat yang sesuainya adalah sesetengah masyarakat. Untuk kesalahan yang keempat adalah kata hubung. Dapat kita lihat di sini, setiap hari Ali dan Ahmad pergi ke sekolah bersama-sama dan pulang dari sekolah bersama-sama. Dan merupakan kata hubung yang berulang. Jadi, kata hubung yang kedua perlu kita tukar kepada serta. Kata nafi, makanan itu tidak untuk Sufyan. Tidak merupakan penggunaan salah. Yang betulnya adalah makanan itu bukan untuk Sufyan. Kata pemberi adalah diberitahu bahawa sekolah ditutup esok. Sudah kita tahu bahawa adalah tidak boleh digunakan di hadapan ayat. Jadi, kita akan tukar dengan ini diberitahu bahawa sekolah ditutup esok. Kata sendi nama. Atlet renang itu berasal daripada Malaysia. Ayat ini merupakan sesuatu yang salah. Yang betulnya adalah atlet renang itu berasal dari Malaysia. Apabila kita menyebut tentang berasal, kita perlu menggunakan dari. Dari ini menyatakan sesuatu tempat dari mana kita datang. Jadi, kita datang dan atlet tersebut datang dari Malaysia. Kalau daripada adalah dia merujuk kepada benda lain dan bukannya untuk tempat.
Kesalahan kata yang terakhir adalah kata ganda. Undang itu telah dikuatkuasa bermula 1 Oktober 2021. Undang ini seharusnya digandakan menjadi undang-undang dan bukannya undang sahaja. Sekarang kita akan analisis pula kesalahan ayat. Ayah menghadiahkan ibu seutas jam. Ayat ini adalah salah. Yang betulnya adalah ayah menghadiahi ibu seutas jam. Kedua anak perempuan Encik Abu sangat cantik. Yang betulnya adalah kedua-dua anak perempuan Encik Abu sangat cantik. Kedua tersebut perlu digandakan. Oleh kerana dia disahkan positif COVID-19, maka dia perlu dikuarantinkan. Oleh kerana merupakan penggunaan salah, yang betulnya adalah oleh sebab. Peperiksaan bahasa Melayu akan berlangsung selama 1,5 jam. 1,5 jam tidak pernah digunakan. Jadi, yang betulnya adalah 1,5 jam. Sekian itu saja penerangan daripada saya. Diharapkan bermanfaat untuk semua. Terima kasih.